Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina maulana qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung pengajian Kitab Minhajus Salam, muka surat 6, baris 15 dari bawah. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan bahawasanya segala mereka itu para nabi terpelihara daripada maksiat, dan maha suci mereka itu daripada segala sifat manusia, dan bahawasanya tiada yang mengetahui banyak mereka itu melainkan Allah. Malaikat, belum Nabi lagi. Bahawasanya segala mereka itu malaikat terpelihara daripada segala maksiat. Masuk di dalam rukun iman, beriman dengan malaikat. Malaikat ini kata jamak bagi yang mufradnya malak. Kalau malak tu malakun maknanya satu malaikat atau seorang malaikat. Kalau dua orang malaikat dikata malakani. Malaikat itu maksudnya ramai. Macam masjid lah. Kalau kata tunggalnya, kalau sebuah masjid, masjid. Kalau dua buah, masjidani. Kalau banyak masjid, kalau bahasa Melayu tulis banyak masjid, atau ulang masjid-masjid, atau sekalian masjid. Tapi kalau Arab masajid. Dia ubah wazan kalimah saja. Seorang, kalau satu malak. Malakul mautil ladzi wukila bikum. Malakul maut itu satu malaikat, itu malak tu. Kalau ramai malaikah, kita duk panggil malaikat-malaikat tu maksudnya ramai lah, tapi tak apalah, kita bahasa Melayu. Kita tidak tertakluk dengan bahasa Arab. Undang-undang bahasa Arab kalau satu malak, kalau dua malakani. Dah boleh tak kita kata seorang malaikat? Boleh. Dah orang tu bukan manusia. Kalau kita kata seorang malaikat, dua orang malaikat, Munkar dan Nakir, orang itu bukan makna manusia. Orang itu bermakna manusia jika sesuai dengan ayat. Contoh, kita pergi patah tadi ada dua orang ni. Pak mana orang hak lain? Orang itu malaikat ke manusia? Jadi biasa kita dengar tok-tok mengajar, iza ja'akal malakani, apabila datang dua orang malaikat iaitu Munkar dan Nakir. Orang tu bukan makna manusia. Orang situ bermakna bilangan. Faham lagi? Terpelihara mereka itu dari segala maksiat. Sebagaimana para nabi, begitu juga malaikat maksum. Maksum tu bahasa Arab. Bahasa Melayu yang dipelihara, yang dijaga. Siapa yang jaga? Allah jaga. Kan kita minta Allah Ta'ala pelihara kita.
Ya Allah, peliharalah aku daripada gini. Kenapa minta Tuhan pelihara? Kerana kita tidak maksum. Faham lagi? Adapun malaikat maksum. Maksudnya maksum yang dipelihara oleh Allah. Nah, malaikat dipelihara daripada apa? Daripada segala maksiat. Bukan satu dua maksiat. Semua maksiat tidak dilakukan oleh malaikat. Macam kita, sebahagian maksiat kita tak buat. Faham lagi? Sebahagian maksiat kita buat. Siapa sini tak buat maksiat langsung? Tak usah mengaku lah, dah baik. Nah, apa makna maksiat? Saya nak betul balik. Kita orang Melayu ni sinonim. Bila sebut maksiat, ialah apa benda? Khaluat dengan orang puang. Orang puang bawa orang jatang. Faham? Waktu tu kita nampak maksiat. Salah tu. Maksiat ni makna derhaka je. Faham? Perbuatan derhaka kepada Allah. Apa makna derhaka? Makna derhaka tidak patuh perintah dan larang Allah. Jadi kalau Allah suruh semayang, dia tidak semayang, dia patuh tak? Tak patuh. Maknanya kalau tidak patuh, Arab panggil maksiat, kita panggil derhaka. Faham? Orang yang sengaja tinggal semayang subuh telah melakukan satu maksiat. Jadi kita ubah balik. Maksiat ni bukan bawa orang puang masuk dalam hotel lagi, bawa porong masuk dalam pokok getah. Faham lagi? Segala perbuatan yang tidak patuh pada Allah. Allah kata jangan main judi, nyegah ambil gok nombor ekor. Mana perbuatan dia itu tidak patuh. Yang kita terjemah dengan derhaka. Translate pada Arab jadi maksiat. Orang yang melakukan derhaka dipanggil asi. Orang yang melakukan penderhakaan. Jadi malaikat semua maksiat tak buat. Kita sebahagian maksiat. Kita orang mari, orang dengar orang semayang ni tak main judi dah. Betul tak? Tak berzina dah. Tak minum arak dah. Tapi orang lain? Nampak kita maki ke kawan-kawan. Betul tak? Maksiat. Contoh. Malaikat tak? Semua jenis maksiat maksum, dipelihara dari buat. Tidak terlibat langsung. Dan maha suci mereka itu malaikat daripada segala sifat manusia. Maknanya malaikat tidak bersifat manusia. Sifat manusia ini ada kalanya bersama bersyarikat dengan jin. Maksudnya ada perangai manusia atau tabiat manusia sama dengan jin. Contohnya manusia ni nikah kahwin tau. Nikah kahwin. Jin nikah kahwin tau. Faham lagi? Dah malaikat tidak berkahwin. Manusia ni ada tak laki-laki dan perempuan? Ada lah. Jin ada tak? Lepas tu kita masuk jamak, Allahumma inni a'udzubika minal khaba'is. Nampak tak? Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung kepadamu daripada khaba'is wal khubus. Faham? Iaitu syaitan jantan dan syaitan betina. Ada ganda situ. Maksud syaitan di situ ialah jin. Kita ada tak laki puang? Ada jin, ada tak? Tapi jin orang panggil jantan betina, ustaz. Tak mesti jin. Orang Kelantan tidak panggil orang lelaki. Faham tak? Orang Kelantan panggil benda. Orang Jateng, faham? Ramai orang Tino duk beli gapo tak tahu. Tu. Bahasa masing-masing tak ada nak salah ke dia. Betul tak? Kamu tak suka sudah. Faham lagi? Dia nak marah orang Kelantan pakai ayat jatang betina. Faham? Dia tu macam menantang orang. Mu tak reti. Itu budaya dia kan? Bukan maksud menantang. Faham? Jadi manusia berkahwin, jin berkahwin, malaikat tak ada berkahwin. Faham? Manusia ada lelaki, ada perempuan. Jin ada jatang betina. Malaikat tidak ada jantina.
Manusia makan tak? Minum? Jin? Makan minum tak? Makan minum. Nabi kata siapa makan tak baca bismillah, jin makan sama. Jelas tak? Kan jelas tu makan sama. Takut makan maksud lain kot ustaz. Maksud Nabi tu makan tu makna jin makan tu jin mari tengok je kot. Jangan nak pandai pada orang. Nabi sambung balik hadis, dan barang siapa yang terlupa baca bismillah, dia baca di tengah-tengah makan. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Tadi dah baca pada awal. Dan dia baru teringat bahawasanya siapa tak baca bismillah makan, jin tumpang makan bersama dengan dia. Maka siapa yang baca sebelum selesai makan, Bismillahi fi awalihi wa akhirihi, dengan nama Allah pada awal dan pada akhirnya. Nabi kata bila baca gitu, jin mutah balik yang dia sudah makan. Jadi makan tu betul tak? Bukan makan makna lain. Dalil mutah mula. Jadi malaikat tak makan, tidak minum. Apa lagi perangai manusia? Meniaga. Nampak? Meniaga kan? Nabi berniaga ikut pak saudara pergi ke Syria. Walaupun taklah sampai ke Damaskus tu, tapi sampai ke Syam, ke selatan Syam. Itu Syam lah. Syam ni dulu. Faham? Lening pecah jadi banyak. Jadi Syria, Jordan, Lebanon, Palestin dan negara haram Israel itu. Faham? Itu dulu dipanggil Syam. Nabi berniaga. Dan jin berniaga ke tak? Wallahu a'lam. Kita nak cerita tentang jin ni kena ada nas. Ada hadis, kita royak, kita khabar. Tak ada, wallahu a'lam, Allah lebih tahu. Faham lagi? Jadi ada hadis khabar jin makan minum, kita khabar orang jin makan minum. Ada khabar jin jatah betina, kita khabar jin jatah betina. Kalau dah sebut dalam hadis tak sorang ke? Boleh jadi mereka, kita tak tahu kau. Boleh jadi jin ada 7-Eleven. Faham lagi? Pok-pok dia. Wallahu a'lam. Tapi malaikat dia tidak berniaga. Lagi apa lagi? A'rad basyariah. Tidur. Kita tidur. Tidur lah. Nabi pun tidur. Faham? Cuma Nabi bila tidur mata, hatinya tidak. Adakah jin Nabi itu malaikat? Bukan. Nabi itu manusia istimewa. Kita manusia juga macam Nabi, tapi manusia biasa. Faham? Nabi kata tanamu aini wala tanamu qalbi. Faham? Yang tidur itu mataku, tapi hatiku tidak tidur. Kita mata dah kejang tidur dah hati. Anyuk tak kepala dah tahu dah. Mata telek lagi. Kenapa? Jadi bengong. Faham? Padahal tidur cacang, anyuk dah kita. Faham? Nabi ni tanamu aini, mataku kejam. Mana tidur lah. Berbaring malam-malam. Isteri dia pun tengok tidur. Wala yanamu qalbi, tapi hati tidak tidur. Itu kelebihan. Ada pun malaikat tak tidur langsung. Faham? Dia bukan jenis kita sampai masa letih nak beri habuan mata untuk tidur. Apa lagi perangai manusia tabiat manusia? Sakit. Faham? Sakit. Maka mati pula dah. Manusia sakit, malaikat tidak ada sakit. Faham lagi? Tak kahwin, tak ada jantina. Malaikat tak ada kahwin, tidak ada jantina. Jin kahwin. Jin berkahwin dan jin berperang. Jin berperang. Manusia perang tak? Daripada zaman Nabi itu, daripada zaman Nabi Sulaiman. Sampai sekarang perang. Tak habis-habis. Dan sebelum diturunkan manusia, jin duduk di bumi ini, jin selalu berperang. Jin ni bekeng. Macam ayah dia bekeng. Berahi gomor. Faham? Sebab tu bila Allah kata, aku nak jadikan khalifah di bumi. Hei malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan satu lagi makhluk tinggal di bumi menjadi khalifah.
Kan malaikat jawab kan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Adakah kamu wahai Allah akan mengadakan satu lagi makhluk yang bila diletak di bumi mereka akan melakukan kerosakan dan berbunuh-bunuh. Apa maksud malaikat ini? Kerana dikiyah dengan jin yang sebelum itu hija dia duk bunuh, berperang sesama sendiri. Malaikat dia tidak ada balah, tidak ada tanakuk sama dia tugas masing-masing. Mana simbol kebaikan. Sebab tu kalau orang kata baik macam malaikat. Allah perangai pula tu macam jin. Mana maknanya? Makna ganas. Kalau baik bukan malaikat, macam malaikat. Apa malaikat itu baik. Dan bahawasanya tiada yang mengetahui banyak, yakni bilangan mereka itu malaikat, melainkan Allah. La ya'lamu adadal malaikah illallah subhanahu wa ta'ala. Kata ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, tidak ada siapa yang mengetahui berapa ramai bilangan malaikat yang betul, yang tepat, melainkan Allah. Dan yang kita tahu sekadar diberitahu. Faham? Diberitahu dalam Quran, diceritakan dalam hadis. Beberapa nama disebut dalam Quran, beberapa nama disebut dalam hadis. Nampak? Yang sebenar bilangan Allah saja tahu. Adakah wajib kita tahu bilangan yang benar? Tidak wajib. Cuma ulama-ulama berkata, apa yang disebutkan nama mereka itu di dalam Quran dengan ijma', wajib kita ketahui iaitu 10 malaikat. Waktu saja. Faham lagi? Tahu itu bukan dengan hafal 10 itu. Tapi bila orang kata ni malaikat ke tak, kita dapat menjawab, ya, ini malaikat. Yang ni pula, ini bukan. Tak apa dah. Tapi kalau boleh hafal, alhamdulillah. 10 malaikat. Faham? Dah kita umur 40, tak apa-apa. 10 malaikat. Faham lagi? Pada duk sibuk gambar lah Facebook ni. Nampak tak? Akhir-akhir masuk umur 70. Nak eja nama sendiri dalam jawi pun dah reti-reti lagi. 70 umur. Jenisnya jenis cahaya. Jenis kita jenis tanah. Jenis jin jenis api. Api ni dia tak duduk diam. Dia nyala mu. Kira nak gomor mu. Jin. Manusia ni jenis tanah. Jenis tanah. Mana diam. Tak gelepar macam jin. Tapi ni cocok ni jin jadi gelepar habis. Faham tak? Adapun malaikat jenis cahaya. Bukan lampu. Cahaya. Ni cahaya ni. Ni cahaya ni. Tapi cahaya lampu. Adapun cahaya malaikat tu cahaya yang Allah jadikan daripada cahaya yang kita tidak mengetahui hakikat cahaya itu. Cuma Nabi cerita. Nampak? Khuliqatil malaikah min nur. Diciptakan malaikat daripada cahaya. Wa khuliqatil jan min nar. Dan diciptakan jin-jin itu dari api. Wa khuliqtum min tin. Dan kamu, Nabi kata, dicipta dari tanah. 3 tu makhluk hebat. Pertama malaikat, manusia, jin. Malaikat, jin, manusia. Malaikat daripada cahaya Tuhan buat. Jin daripada api. Faham? Manusia daripada tanah. Sebab tu perjalanan cahaya, perjalanan yang paling laju. Kalau perjalanan bunyi, tak boleh lawang. Kita dengar jet perjuang yang paling laju dalam dunia. Nama dia jet. Kan? Hak Rusia ni. MiG 30. Kelajuannya 3 kelajuan bunyi. Faham tak kelajuan bunyi? Kawan kita duduk go lek ni, kawan kita duduk Tianggu belah Nung. Dia kata, "Hey!" Suara kita tu nak sampai ke sana hanya lebih kurang suku saat. Kita hoi tu dengan kita berlari mana siapa dulu?
Kita berlari apa kat ujung tu dengan suara kita. Siapa dulu? Suara. Itu panggil kelajuan suara. Kelajuan suara tu lebih kurang 1000 km sejam. Faham lagi? Kita sampai tengah tu suara kita balik rumah tidur. Faham lagi? Tu bunyi baru. Ada pun cahaya, tak ada banding. Kita ambil lampu pecek, kita duduk patah ladang ni. Belakang hospital. Kenal tak hospital patah? Tu ladang tau, bukan batu buruk. Faham lagi? Batu buruk kat mana? Patah batu buruk, kenal tak? Dia start dengan AN double. Faham lagi? AN double tu, belakang tu, patah tu batu buruk. AN double marilik ni ladang. Ada kita tengok dalam Facebook, dia ambil gambar kat Primula, dia kata pantai batu buruk. Hei, salah tu. Tu patah ladang. Dia orang luar tak apalah. Faham lagi? Kita duduk patah tu, kita ambil buka lampu pecek, kita suluh ke Pulau Kapal. Faham tak? Tu kelajuan cahaya. Kalau lampu pecek kita kuat lah, 80 ya beli kat Shopee ni. Obat 15 lah. Tang tu lepas lalu di Pulau Kapal. Tahu tak? Jadi adakah kelajuan tu dia pergi ngek kat atas air. Kalau gelombang slow sikit. Dah tu kelajuan cahaya. Dan malaikat lebih laju lagi. Kerana dia cahaya yang sempurna. Faham lagi? Dan bila disuluh cahaya ke atas langit, katanya pengkaji lah, pakar kaji langit, dia kata, orang putih lah, kita suluh ada satu tempat tingginya cahaya tidak lepas lagi. Itulah maksudnya apabila malam Isra' Mi'raj sampai ke langit ke-7, Jibril kata aku setakat ni saja, tak boleh lepas. Jadi Nabi naik seorang sampai ke Sidratul Muntaha, Arash. Betul tak? Tidak ditemani Jibril. Jibril kata kalau aku ikut, binasa aku, acur. Jadi tahun 1970-an 69 gitu baru dia dapat buat kajian bahawa suluh tidak lepas daripada satu tempat di langit, cahaya tak dia lepas. Cahaya ni yang cerah ni. Bukan lampu tu. Tu lain, tu lampu. Lampu lain, cahaya lain. Cuma kalau orang Terengganu tak panggil buka lampu. Kalau orang Terengganu betul, buka api. Betul tak? Kalau nak tengok dia ni orang Terengganu ke orang mana, tengok. Buka api. Buka api. Kalau orang Terengganu orang Ulu tu. Kalau Terengganu betul, buka api. Buka lampu bukan orang Terengganu. Kalau tidak KL, Rohingya. Faham lagi? Dua, buka lampu. Terengganu buka api. Faham lagi? Pergi masuk buka api ya. Dia kabur ke Natu kan luar. Tua nak terbit nak pergi masuk buka api ya, kaki balik senang cerah. Natu dia balik masuk lah rumah, buka api dapur. Ketang. Tak apa betul kot Natu pun dah ada lagi. Maksudnya buka lampu rumah. Jadi bila dibuka api, buka lampu, teranglah. Yang terang itu dipanggil cahaya. Tapi cahaya kita ini naqis, dibuat oleh makhluk. Cahaya yang buat malaikat, khaliq Allah yang buat, maka sempurna, tamam. Jadi malaikat daripada cahaya, jin daripada api, kita dari tanah. Sebab tu muka kita muka tanah. Masa nak buat Nabi Adam, tak buat lagi. Allah suruh malaikat datang ke bumi. Masa tu ada dah ni. Ni ladang ni ada dah, tapi tak nama ladang. Faham lagi? Bumi dah. Dan ambil beberapa genggaman tanah, serauk gitu, dan untuk dibuat manusia. Manusia pertama lah Nabi Adam. Faham? Jadi dia ambil dalam hadis kata beberapa rauk. Situ serauk, tanah ni serauk, tanah bukit serauk.
Lalu di kame. Faham tak kame? Gaul. Bahasa Terengganu kame. Kame itu gaul lah. Gaul. Buatlah Nabi Adam. Maka cucu cicit Nabi Adam muka mengikut tanah hok ambil hari tu. Sebab tu kita pergi tengok muka kita ambil warna tanah. Ya, muka kita warna tanah. Bukan warna daun, bukan warna batu, bukan warna awan, bukan warna air. Bukan warna api, warna tanah. Esok masing-masing pergi cari kat tanah kat mana muka dia sama tone colour dengan muka dia. Faham lagi habis dah. Jarah diri. Tahu tak? Tengok tak kena ni. Tak kena kau ni muka mu gelap tanah mu ambil tanah patah. Mu kena pergi darat sikit. Sama dah tanah. Faham? Gitu. Muka kita ni, kulit kita ni. Ada kulit merah. Ada orang kulit merah. Ada kulit merah. Kulit dia merah macam orang Brazil setengahnya. Di Amazon, orang Indian, orang Sioux, orang Apache, kulit dia merah. Dan ada beberapa etnik di India, kulit dia merah. Merah kulit. Kita ni warna tanah lah. Sebab kita asal tanah. Dan bila balik kubur dalam tanah. Dikebumikan. Cuma kalau bahasa Terengganu juga bahan tanah. Apa makna bahan tanah? Masuk dalam tanah semula. Baik. Dan bahawasanya tiada yang mengetahui banyak malaikat melainkan Allah, dan setengah daripada mereka itu malaikat Jibril. Ni sohor sekali ya, paling viral ni. Dan dialah ketua segala malaikat. Namanya Jibril. Jibril boleh baca, Jibrail pun boleh baca. Dia ada 8 ejaan. Dalam kitab tafsir Qurtubi, Jibril, Jibrail, Jabrail, Jabra'i. 8 bunyi. Yang popular 2 saja. Jibril, Jibrail. Faham? Yang paling viral Jibril. Jibril ini pernah Nabi lihat dia 2 kali rupa asal. Adapun yang lain Nabi lihat rupa tasyabuh. Kerana malaikat ini dia boleh ngupa. Faham? Ngupa maksudnya transform. Nampak? Lori jadi transformer. Jadi robot. Gitulah kalau rekaan baru ni. Dia rupa asal, dia datang, sahabat-sahabat tengah duduk dengan Nabi. Mari dengan rupa seorang laki-laki. Kalau malaikat banyak dalam hadis dia berupa orang laki-laki. Dan dia datang rupa yang sangat comel dan rambutnya kemah dan pakaiannya serba putih dan tidak ada debu walau sebutir pada badannya, sehingga orang heran. Kalau nak kata orang luar mesti nampak berlumuh baju mari dari jauh. Ini macam baru sudah basuh baju, baru sudah gosok dah, bukan orang sini. Jadi pelikkan. Jadi Nabi cerita itulah Jibril datang kepada kamu mengajar agama Islam, iman dan ihsan. Faham? Itu sahabat tengok atas rupa tasyabuh, rupa mengupa tu. Rupa asal Nabi tengok 2 kali di langit. Faham lagi? Di langit dunia sekali, atas langit 7 sekali. Kata ulama tafsir. Tak, rupa asal. Dan Jibril dan malaikat ini jenis makhluk yang bersayap. Tapi jangan bila kita kata sayap macam burung kok, tak mesti sayap tu burung. Kau terbang tak macam burung kok. Jet pejuang lawa lagi pada burung. Faham lagi? Hebat lagi rupa. Maka kita tengok jet pejuang hebat dah tu dengan sayap tu. Maka malaikat lebih hebat. Dan Jibril disebut dalam hadis 600 sayap. Burung 2. Faham lagi? 600 sayap. Lagu mana rupa wallahu a'lam. Dan kita boleh tengok tak? Boleh di akhirat nanti. Akhirat nanti boleh tengok belaka. Mu nak jumpa siapa? Mu nak jumpa siapa je mak? Malaikat ni. Malaikat mau.
Boleh berlaku. Faham lagi? Tak? Atas dunia tak semua boleh. Banyak hak tak boleh ha. Atas dunia. Faham lagi? Kita nak jumpa kawan kita hak nama dah sains sekolah dulu tak jumpa-jumpa pahala ni. Betul tak? Padahal tak mati tak jumpa dah. Padahal kawan kita tu bukan di Antartika. Duk senegeri kita kau tak jumpa dah. Faham? Cuma daerah yang lain. Lari 40 kilo tak jumpa pak mati kita. Nah, di akhirat mu nak jumpa siapa boleh berlaku. Atas dunia je kena tunai perintah lu. Ni orang ngajar tak mari dah. Duk main TikTok rumah. Itu pak mati tak cerdik. Dan Mikail dan Israfil dan Izrail. Jibril itu nas, namanya datang dalam hadis. Mikail pun disebut di dalam hadis dan Israfil pun disebut di dalam hadis. Adapun Izrail itu disebut di dalam kitab-kitab tafsir, dia ambil daripada salafus salih. Disebut oleh sebahagian sahabat dengan nama Izrail. Sebab tu nama Izrail ini setengah ulama disebut dengan nama Izrail. Setengah ulama tafsir dia tak sebut Izrail, dia kata malakul maut. Dua-dua ni sahih belaka, tak usah bala. Rugi bala. Malakul maut itu pun dia, Izrail itu pun dia. Kerana riwayat-riwayat yang datang tu, mereka yang meriwayatkan tu, mereka lebih sikoh daripada kita di zaman ini lagi. Dan mereka itu 4 kepala, yakni ketua segala mereka itu malaikat. Dan yang selebih-lebih mereka itu malaikat, inilah yang 4 yang paling lebih, iaitu Jibril, Mikail, Israfil dan Izrail, malakul maut. Malakul maut tu wakil lah. Wakil Allah. YB tu wakil rakyat. Faham lagi? Malakul maut Izrail itu wakil Allah. Allah wakilkan dia, kerja dia ambil roh. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakanlah yang akan mengambil roh-roh kamu nanti ialah malakul maut. Wukila, Allah yang wakilkan dia bikum, untuk kamu. Faham? Jadi siapa wakil Izrail? Allah yang wakil. Faham lagi? Itu panggil wakil Allah. YB tu wakil rakyat. Hak mana kita takut tadi? Wakil Allah ni ke wakil rakyat? Wakil rakyat mari rumah kita. Assalamualaikum. Kita fikir, wakil rakyat. Rakyat dia. Assalamualaikum. Malah aku layan. Dia dah buka pintu. Mudarat tak dia kalau dia dah buka pintu? Tak ada masalah. Faham lagi tembok dapur. Dah, contohnya tak. Tapi kalau mari malakul maut, Assalamualaikum. Balik awal gitu. Faham lagi? Malah esok kalau dok paung, mi goreng malam pertama. Faham lagi? Tu malakul maut. Ya tawaffakum, dia ambil roh kita. Bukan dia mematikan. Kena faham gitu. Kena kemah balik. Malaikat tidak mematikan. Kerana mematikan itu sifat Tuhan. Sifat uluhiyah. Faham? Yuhyi menghidup, wa yumit mematikan. Malakul maut ambil nyawa roh. Bila ambil nyawa, Allah mematikan. Faham lagi? Situ je. Baru kemah. Dan malakul maut itu sendiri pun akan dimatikan oleh Allah lepas hari kiamat nanti. Last kali dimatikan malakul maut. Kerana malakul maut disebut dalam kitab Tazkiratul Qurtubi. Dia ambil nyawa manusia ketika berlaku kiamat besar, nyawa jin dan nyawa semua malaikat, beberapa malaikat yang dikehendaki oleh Allah. Dan last sekali tinggal malakul maut, Allah matikan dia. Faham lagi? Habis, mati semua. Dan yang mula-mula dihidupkan menurut pandangan ulama tafsir ialah malaikat Israfil. Sebab apa? Dia akan meniup sangkakala yang kedua. Tiup yang pertama kiamat, hancur langit dan bumi. Tiup yang kedua
bangun dari kubur masing-masing di bumi yang baru, yaumul akhirah, hari akhirat. Faham? Dan setengah daripada segala malaikat itu, iaitu segala malaikat yang menanggung arash. Arash ini apa? Arash ni macam kita lah. Apa macam kita? Makhluk. Faham? Yang kena cipta. Kerengga makhluk Allah, karung makhluk Allah, ikan makhluk Allah, kita makhluk Allah, arash pun makhluk Allah. Cuma arash ini makhluk yang paling besar. Dia lebih besar daripada kursi. Dalam kitab Syarah Tahawiyah, besar kursi ini, kursi tak? Kursi itu makhluk Allah kau. Ayat kursi. Faham? Kursi itu lebih luas dari langit dan bumi. Kursi itu seperti seperti satu lautan, dan bumi dan langit itu seperti sebentuk cincin. Ambil cincin lepas di dalam laut. Ada satu riwayat, ambil cincin lepas di tengah satu padang yang sangat luas. Padang yang sangat luas itu kursi. Cincin itu saiz 7 lapis langit dan bumi. Luas ada kursi dengan nak banding dengan langit bumi. Betul tak? Dan arah pula seperti kita ambil cincin lepas ke tengah padang. Padang itu aras, cincin itu apa benda ni? Kursi. Faham? Dia makhluk yang sangat besar. Dan makhluk aras ini sekarang dipikul oleh 4 malaikat. Jelas sahih. Dan bila kiamat nanti tambah 4 jadi 8. Tak tahu kehebatan, kekuatan malaikat boleh pikul aras. Makhluk yang lebih besar daripada langit dan bumi. Ni kita langgar atas ni, kita tak akan nampak pelihatan kita langit yang pertama, tak nampak. Kerana terlalu jauh. Kerana ada 7 keping. Langit pertama ni bumi. Bawah langit pertama dia sistem cakrawala, sistem suria, sistem orbit, segala-galanya galaksi di bawah ni. Termasuk salah satu sistem suria matahari kita ni yang ada 8 planet. Maka bila kita atas sekali, dia ada langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Langit pertama ni kita tengok tak nampak. Faham tak lagi? Dan kita nampak biru tu bukan langit. Faham? Bukan langit. Itu biasang cahaya je. Sangat jauh, tak dang dengan mata kita. Tak dang. Dengan marah itu pun orang putih pun dia diri yang kritik. Dia kata bukan marah. Kalau kita rajin search tentang NASA, marah dan sebagainya, Jupiter, yang turun kapal angkasa di marah, sekarang nak pergi ke Jupiter, nak pergi ke Saturn. Orang-orang US sendiri mereka menentang perkara ini, mengatakan perkara ini hanyalah dilakonkan dalam apa benda ni, studio green studio. Dan website-website yang menceritakan pembohongan NASA ini sudah di-ban, sudah dibuang satu demi satu. Faham? Kalau kita banyak membaca dapat, maknanya tu dekat dengan kita, dengan utari, mareh. Apatah lagi langit yang pertama. Jadi kalau kita tengok atas tak nampak. Terlalu jauh, bukan tak ada, terlalu jauh. Dan tu biru biasang cahaya saja. Kita pergi di sewa hotel, pergi di Pulau Pinang, Batu Peringgi apa semua, duduk dekat 18. Tengok bawah kolam biru air. Turun tengoklah warna putih. Naik atas tu biru mula. Diturun ke cedok bola kolam putih. Warna gitu. Tahu tak? Kamu cedok biru kau. Putih ke biru? Putih dah tu. Biasang cahaya. Dak best lah gitu. Kita nak mandi biru. Mu nak mandi biru, nak dekat 18, kejung. Maknanya kita ni kecek je lah. Kecek sangat je. Tak? Kecek sangat kita tak dang. Dengan alami, dengan nature ni kita tak urut dah. Dengan alam, dengan banjir, dengan angin, betul tak? Apatah lagi dengan Khalik, dengan Allah Ta'ala. Tapi kita lawan Allah. Suruh mayang, semayang. Suruh mari dengar dah hari. Kalau bagi biti, beratur ke beruk, mengakuk hari. Faham lagi? Tengok kemarin yang angin.
Di mana? Di Filipina. Taupang Rai minggu lepas. Berapa kelajuan? 260 km sejam. Siapa sini ada kereta dia tulis 26 meter? Tak ada. Meter mu tak tulis 26 dah. Melainkan mu beli kereta BMW, mu beli Mercedes, baru dia tulis 260. Tu pun mu speed tak naik 260, 245 top speed. Faham? Taufan Rai yang melanda Filipina, yang hujung-hujungnya sampai angin kena di tenggara Pahang tu, masuk sampai angin sampai ke Shah Alam tu semua tu kan. Tu ujung dia. Yang di Filipina tu 260 km sejam. Faham lagi? Tu. Kita ni angin-angin dapat roh tu terbang di badan-badan pitu-pitu tu 90 hot Terengganu tu. 90 hingga 120. Jarang. Ni 260 dah tengok. Pokok-pokok tu nak jadi macam ke batang maceh belaka, berterabur habis pokoknya. Nak. Itu kekuatan Allah. Dan mereka itu pada ketika ini 4 orang. Itu disebut orang. Kan pergi marah pula kan. Orang pun ni malaikat. Dia reti uslub. Sekarang arah itu dipikul oleh 4 malaikat. Dan ditambahkan atas mereka itu 4 pada hari kiamat 4 orang lagi jadi 8. Maka jadilah ketika itu hari kiamat 8 orang ni 8 malaikat. Dan setengah daripadanya malaikat Munkar dan Nakir dan Ridwan yang memelihara dalam syurga. Munkar Nakir banyak kita dengar orang baca talqin. Dia kata ya fulan ibnu fulan, iza ja'akal malakani al muwakkalani bika min amsalik. Wahai si fulan bin si fulan, sekejap lagi akan datanglah kepadamu 2 malaikat. Tu Munkar Nakir. Malaikat itu sama sepertimu juga, iaitu khalqun min khalqi ta'ala, makhluk Allah Ta'ala belaka. Tapi masyhur Munkar dan Nakir. Dan di dalam kitab-kitab hadis ada menyebut sebelum Munkar dan Nakir ada datang malaikat Ruman. Faham lagi? Itu pun hadis sahih. Malaikat Ruman. Munkar Nakir ni dimari masa mana? Setelah diletakkan jenazah, ditanam siap. Kalau jenazah yang ada kubur. Kalau yang tidak ada kubur, sekira-kira yang dikehendaki Allah. Contohnya dia terkubur di dalam laut. Masa mana mari? Allah lebih mengetahui masa mana mari soal Munkar Nakir. Cuma yang ghalib ditanam, dikubur. Siap ditanam, kena tanya. Bila kena tanya maksud sudah datang. Sebab tu Nabi kata bila kamu sudah tanam, habis molek dah kubur, istaghfiru li akhikum. Tolong minta ampun bagi mayat ini. Fa innahu al-ana, kerana dia sekarang ini yus'alu, akan kena tanya sekejap lagi. Mu balik, suruh tanya dulu. Faham lagi? Dah kita tak usah balik ramai-ramai. Tanya kau. Faham lagi? Apa makna Munkar dan Nakir? Yang kita tidak menginginkan melihatnya. Atau dengan makna orang rasa engkar dengan keadaan rupanya. Bekeng dan sebagainya. Tak? Mana orang tak ambuh. Orang tak ambuh. Kan muka bekeng kan orang tak ambuh kira cara. Mugi cakap dengan dia kejap. Malah aku, malah. Dah misah macam genyakut je. Orang pun malah nak kira ni. Tak? Tapi kalau orang yang muka baik, boleh. Dah? Jadi Munkar Nakir itu orang engkar tengok dia. Takut habis. Dan suara dia macam peti. Macam peti. Kuat macam peti. Dan Ridwan yang memelihara di dalam syurga. Maksudnya dia yang menjaga syurga. Dan Malik yang memerintahkan neraka
Dan wajib kita iktikad pula bahawanya seafdal segala makhluk itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah seorang saja malaikat Ridwan dalam syurga? Bukan. Dengan tentera-tenteranya, begitu juga dengan Israel. Bukan dia seorang, dia ketua segala malaikat yang tugasnya mengambil nyawa. Faham lagi? Adapun Jibril ini dia yang memberikan wahyu. Jibril ini selalu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga yang datang kepada Nabi Musa, Nabi Saleh, Nabi Hud dan selebihnya. Faham? Banyak soalan. Kemudian kita berhenti kat itulah. Dan wajib kita i'tiqadkan pula seafdal makhluk ialah Nabi kita Muhammad SAW. Berhenti kat itu. Wallahu a'lam. Dia tengok soalan. Jadi kutipan sumbangan tuan-tuan pada malam ini, kita nak buat satu menara untuk buat letak speaker untuk azan. Anggaran bajetnya 50k. Boleh jalan kantong surat kanan ke kiri, muslimin muslimat. Untuk Facebook live boleh tengok akaun tertera di dalam skrin. Bagi saluran personal boleh bagi melalui pengerusi. Ustaz Pa, tak Pa kita. Pengerusi surat. Dah. Kita nak buat menara, buat gerak tabung tu, neh. Awak nak beri akan datang beri kepada pengerusi surat. Baik, sambil-sambil kita jalan kantong dan kutip beri sumbangan derma nak beli menara surat. Kita tengok soalan orang ladang. Saya ada PT 40,000 kayanya mu. Saya beli biri untuk berniaga. Adakah nilai harta tersebut saya kena zakat? Dia ada 40,000, 40,000 tak kena zakat. Tapi kalau mu ada 40,000 musipang sampai setahun, kena zakat. Faham lagi? Zakat wang simpanan. Faham? Kita beli biri 40,000, kena zakat ke tak? Tak lah. Murah benda lah biri tu. Beli nak berniaga. Berniaga apa? Berniaga bulu biri. Ke mu nak ternak biri? Kalau ternak kambing, maka setahun kena keluar zakat. Faham lagi? Gambar mana tu? Kalau 40 ekor kena keluar sekor. Nah, kalau mu ada PT 40,000 pergi beli biri, itu tak kena zakat. Faham tak ke? Macam orang baru mula berniaga, tak kena zakat. Nah, bolehkah orang Islam basuh tempat ibadat berhala orang kafir? Tak boleh. Kita yang Nabi suruh kita basuh masjid, cuci masjid. Faham tak lagi? Adapun basuh berhala itu tugas dia, orang kafir. Lakum dinukum waliyadin. Bagi hal agama kamu, hal kamu buat. Hal agama kami buat. Adapun hal-hal kemasyarakatan, boleh. Kita pergi basuh rumah orang Hindu yang kena banjir, boleh. Itu bukan berhala, itu rumah dia. Faham tak lagi? Atau dia ada balai raya, kita pergi basuh, boleh. Hal-hal yang berkait dengan agama tak boleh campur. Nampak? Kita ni pergi ziarah kematian. Sebab apa? Sebab orang kafir tu jiran kita. Jadi boleh ziarah, ulama kata. Tapi pergi ziarah sajalah dan ucap takziah. Adapun hal-hal hak ibadat tak boleh. Jadi itu kata tolong ambil berhala kat bukan ni sikit, tak boleh capuk tu. Tolong bakar garu kat, tak boleh. Itu hal-hal ibadat tak boleh. Faham? Dia ada benda boleh, ada tak boleh. Bukan dia anti agama lain tu, tidak.
Faham? Tapi kalau bak basuh berhala, orang agama dia basuh. Faham? Macam kita. Mana orang kafir mari pasang kapet. Boleh Orang kafir pasang mozaik kolah kita nak ambil uduk. Boleh Faham? Tapi dia nak mari tu lubang tu apa tak boleh. Benda tak boleh, tak boleh. Apakah hukum imam doa lama sehingga makmum bosan mendengarnya? Leret-leret jadi tak ada makmum dengan imam itu. Ni cari balah belaka ni. Nampak tak? Dia begini. Yang wajib kita ikut imam ialah dari takbir sampai salam ni. Lepas tu tak ada masalah dah. Tu imam nak baca panjang, nak baca pendek tak ada masalah. Faham? Nabi kata ju'ilal imamu liyutamma bih. Dijadikan imam itu supaya diikutkan dia. Apa maksud ikut? Dari takbir sampai salam je. Tu imam, Nabi kata iza kabbaral imamu fakabbiru. Bila imam takbir, mu ikutlah takbir. Wa iza raka'al imamu farka'u. Bila imam raka', farka'u, kamu ikut raka'. Wa iza sallama, dan bila imam beri salam, fasallimu, maka kamu pun beri salam. Lepas pada tu tidak ada perintah wajib ikut imam. Maknanya kalau imam berzikir, kita nak berzikir sama, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan jumhur ulama, afdal. Makna afdal ini tak salah. Imam berzikir, kita nak balik, tak salah. Atau imam berzikir dan berdoa, kita berzikir saja dan belum lagi mau berdoa, pun tidak salah. Kata jumhur ulama, yang afdal imam zikir, kita bersama zikir, imam berdoa, kita sama-sama aminkan. Faham lagi? Jadi lepas pada salam, tak ada masalah. Imam zikir panjang, dah mu nak pergi mana? Aku nak zikir pendek, dah mu zikir pendek. Imam doa panjang, aku malah panjang-panjang aku nak doa pendek. Doa pendek, bangun bila mu bangun, orang lain tak boleh ngopak. Lari je tu. Tak boleh kata gitu. Dia ada kerja kan? Tetapi jika ada majlis, bila ada majlis, maka pendekkan zikir, pendekkan doa. Ni kadang-kadang ada majlis kuliah dan sebagainya, panggil tok guru, panggil ulama, zikir je kat 8 suku dah habis lagi. Kuliah 3 minit wallahu a'lam. Itu kena imam tak cerdik. Tapi kalau tak ada majlis, tak ada apa-apa, tu pandai dia dah. Yang dilarang imam panjangkan bacaan. Mana pada bacaan yang orang tak boleh lari? Mana bacaan Fatihah, ni baca belagu. Bismillahirrahmanirrahim. Tubik tahi makmum. Hak nak kicik dah. Lepas tu baca pula Al-Baqarah. Orang nak lari, susah jadi. Tu baru buat. Boleh, benda itu boleh kita marah imam. Soalan seterusnya. Perempuan naik basikal sekarang di Terengganu pakai ketak-ketak belaka, memberi fitnah pada orang. Kenapa pemerintah atau pihak agama Terengganu tak buat hukuman? Jadi tak mau buat. Kalau dia nak buat, adalah hukuman. Faham tak lagi? Macam barang sekarang ni harga naik belaka. Ayam 12.5 sekilo. Minyak pun naik, semua naik. Kenapa naik? Kerana kerajaan tak mau sekat. Dia suka naik. Kalau kerajaan tak suka barang naik, dia kesian pada rakyat, dia akan buat satu peraturan. Tahu tak? Dia lock. Jadi bila berpuang naik basikal berpakaian ketat sekarang di Terengganu makin ramai kerana kerajaan lock. Orang duduk pelik ladang tak berdosa, tapi kalau jadi pemerintah dia berdosa sebab dia berkuasa. Faham tak lagi? Man ra'a minkum munkara falyughayyir bi yadihi. Barang siapa di kalangan kamu yang ada kuasa, lihat kemungkaran, guna kuasa untuk ubah. Kita ada kuasa, pabilisan ni, mulut je lah. Atau tulis dalam Instagram, monogram, kilometriko. Faham tak lagi? Tahu tak?
Jadi kalau kerajaan peka dengan benda ini, dia rasa benda ini dia akan disoal di akhirat nanti, dia akan keluarkan arahan, dia akan buat peraturan. Ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Benda yang kita tak boleh nak buat semua, hudud tak boleh buat, tapi peraturan dalam negeri kita boleh buat. Pun kita tak buat, kita berdosa. Faham lagi? Jadi kita harapkan pemerintah yang ada ni, jangan sebelum terlambat lah, perbetulkan balik keadaan, kita bawa imej Islam, maka lakukan sesuatu, buat peraturan supaya rakyat akur dengan peraturan. Kalau lock, kau lama, kau penuh. Macam mana nak belajar sibik memandu yang beradab? Belum budak boleh kereta lagi, beradab dah. Baru boleh kereta itu jadi beradab. Sebab kenderaan ini dia mempengaruhi jiwa seseorang. Kita sebelum ada kenderaan, kita punya peratus adab kita 100 contoh. Bila kita ada kenderaan, adab kita akan hilang, tinggal 80. Pasal dia mari seh. Faham lagi? Nampak tak? Memang sebab dia kenderaan, dia adalah harta dan dia bergerak, berinjing. Sebab tu kita orang yang okey masa dulu, masa jalan kaki, tapi boleh motor tak kenal orang. Contohnya. Dulu dia begitu kalau kita upgrade kenderaan kita, dulu pakai XZR, faham? Dan ni pakai Bizza dah. Oh, dah mudah kona. Nampak tak? Lebih kurang kona ke depan kedai orang. Dia akan mari pengaruh, rasa hebat dan sebagainya. Apatah lagi sebelum ada kenderaan sudah tidak beradab, tak tahu sibik. Lepas tu ramai kita tengok pemandu-pemandu kita tidak beradab. Orang nak nitah, dia tak nitah, dia lalu juga. Padahal orang tu ada anak cek, orang puang lagi duduk tengah lain putih. Kalau mu ada adab, mu perlahan kan, biar dia boleh nitah. Kerana duduk atas jalan raya, nyawa berbahaya. Tapi kalau bini dia duduk situ, dia slow. Slow tak? Kalau mak dia nak nitah, dia slow. Dia slow. Kalau mak dia nak tubik dari ayah dia nak tubik dari Sipang, dia tengok, dia beriak laluan. Tapi bila mak orang lain, kita tak win. Itu panggil tidak beradab, selfish hidupnya. Mementingkan diri, bukan watak seorang Islam. Faham tak? Soalan seterusnya. Saya ada kawan tapi dia bukan agama Islam. Saya suka kat dia. Macam mana saya nak buat dengan perasaan saya yang telah jatuh cinta kepada dia? Jangan jatuh cinta kepada orang kafir, haram hukumnya. Faham lagi? Kita ni jangan cinta-cinta ni perasaan saja. Kerana mu nak penuhi hasrat perasaan kamu belakangkan Allah. Membelakangkan kafir dengan beriman, buat seolah-olah sama saja, mana kamu sudah membelakangkan Tuhan. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa? Adakah sama orang yang beriman dengan orang kafir? Ayat belakang, la yastawun. Tak sama. Dah mana mu sampai jatuh cinta dengan orang kafir? Orang kafir itu dia tidak beriman. Faham lagi? Tak boleh. Tidak boleh kasih pada orang kafir, tak boleh sayang. Kita boleh berkawan. Sampai hati tu rasa kasih tak boleh. Faham? La yawaddul ladzina man hadallah. Tidak boleh hati rasa kasih kepada orang yang engkar dan memusuhi Allah. Nampak? Kena jaga-jaga. Apakah hukum main bunyi-bunyi jari dalam masjid ganggu kuliah? Apa saja perbuatan yang mengganggu orang lain belajar atau mengajar dilarang. Jika sedikit mudaratnya makruh. Jika sampai terganggu majlis haram. Bahkan baca Quran selawat pun diharamkan. Orang tengah mengajar baru start. Orang penuh dia mari ambil Quran duduk depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Haram. Nampak? Apatah lagi kalau dia main. Pak jenis repih jari kepak. Kalau nak repih jari tak sama mari surat. Faham lagi? Pergi Cikgu Lanjuk.
Kalau saya sebut aku akan solat sunat tiap hari kerana engkau ya Allah, tanpa niat nazar atau janji, hanya sekadar motivasi, adakah dikira nazar? Itu bukan nazar. Nazar ini aku bernazar atau aku wajibkan atas diriku solat sunat, itu jadi nazar. Aku nak solat sunat setiap hari, itu bukan, itu motivasi diri. Faham tak lagi? Kita basuh dobi, batu duit lekat, sabung buih habis keluar. Adakah pihak pengurusan kena ganti balik duit itu atau hangus duit kita? Jawabnya, kalau duit kita lekat dan kita tidak dapat khidmat, kita kena minta balik. Kita nak pergi basuh dobi ni kan pakai letak duit. Faham? Nampak? Bo baju, bo duit. 2 ya jatuh. Bo pak lekat, dak musing. Siapa dapat duit tu? Pengurusan dapat, token ni. Kita kena minta balik. Tak pergi, zalim. Lepas tu jangan zalim duit orang, walaupun seria. Macam parking meter tu. Kita bubuh seria. Boh seria. Kita pun pergi masuk nak kedai nak beli. Tak dah seminit lagi. Seria lama mana? Seria berapa minit? Sejam. RM1 sejam. Kita pun lah tutup kedai. Kedai nak gitu tutup. Kita keluar balik kat kereta, boleh balik lah duit tu. Kena hati-hati dia, jangan makan duit orang. Pihak pengurusan kena fikir lagu mana nak kembalikan. Kalau kita minta balik, ya. Faham lagi? Sebab tu neraka tu luah. Jadi makan harta orang secara batil. Hati-hati. Kita semayang di surah, Tok Imam tu surah Tin. Lepas tu kita rokok, dengar ada orang baca bala wa ana ala zalika minasyahidin. Apakah hukum amalan ini? Sunat, bukan wajib. Nampak? Alaisallahu biahkamil hakimin. Faham? Kita berbala wa ana ala zalika minasyahidin. Sunat. Tak kata tak berdosa. Bukan ini saja watin, seluruh ayat-ayat lain. Kita dengar syurga. Dengar orang masuk syurga dalam ayat. Allahumma ja'alna minhum. Boleh. Faham? Kita dengar ayat neraka, Tok Imam baca. A'udzubillahi min zalik. Boleh. Faham? Sampai ayat rahmat, kita minta rahmat. Doa. Sampai ayat azab, kita minta berlindung. Jadi Allah ni sebaik-baik orang yang menghukumkan. Ya, bala, benar. Wa ana dan aku ala zalika, atas perkataan ini, minasyahidin, daripada orang-orang yang menjadi saksi. Sunat, bukan wajib dan bukan bid'ah. Tak sabar bala. Betulkah haram tengok aurat katun yang menyerupai manusia? Ya. Katun ini kalau dia tidak rupa manusia, tidak haram tengok auratnya. Contoh, katun yang tak haram tengok punggung dia, SpongeBob. Kerana tidak ada syahwah apa. Punggung pun sterik gitu je. Faham lagi? Atau katun apa benda ni, orang lidi tu. Faham? Orang lidi tu kan. Ada pun katun-katun yang real. Sekarang banyak orang Jepun buat, orang Korea buat. Kalau kau puang real, tapi katun haram lihat. Kerana itu membangkit syahwah orang yang melihat. Faham? Boleh tak tengok cerita movie ada pelakon tak tutup aurat? Niat nak tahu cerita tu saja. Bukan semata-mata nak tengok aurat dia pun. Tak boleh. Tak boleh juga. Tak boleh juga. Kita lewat mari masjid, lepas tu jemaah dah penuh 2 saf di depan. Jadi kita duduk di saf 3 seorang. Saf 3 seorang. Soalannya boleh tak kita cuit seorang dari saf 2? Saf 3 seorang diri je gitu. Saf 2 teman kita zaman Covid gini, bagaimana pula dengan sejadah, kena ambil juga ke buat pergi saf ketiga? Ke biar je sejadah di saf kedua? Dengar baik-baik, bila kita mari semayang, tengok mana ada ruang dan kita seorang je di belakang,
Masuk ruang yang ada dulu baru takbir. Oh, ada kosong belah kiri, masuk dulu takbir. Oh, kosong belah kanan, pergi masuk. Tiba-tiba penuh, tak ada kosong, maka hendaklah kita takbir dulu. Allahu Akbar. Lepas takbir, menarik orang yang di hadapan. Jangan kuat guli bating. Tarik gitu je. Tarik gini je. Faham? Tarik. Takbir dulu, jangan ada takbir lagi. Faham? Dia panggil ta'awanu alal birri. Bertolong-tolong perkara kebajikan. Takbir dulu Penuh dah ni, tak ada masuk Kalau ada masuk, kena masuk. Penuh dah. Allahu Akbar. Tarik. Orang yang ditarik, sunat undur. Duduk berdua. Bila berdua, tidak makruh. Kerana seorang belakang sah, semayangnya sah. Faham lagi? Tapi makruh. Sebab tu Nabi kata, siapa tadi semayang seorang di belakang, seorang diri? Saya ya Rasulullah. Nabi kata, jangan kamu ulangi. Dan Nabi pesan, tarik orang depan. Maksud jangan ulangi itu semayangnya sah. Kalau kena ulangi tak sah, Nabi tak kata wala tu'i. Nampak, jangan kamu ulangi. Nabi kata, takdi, kamu kena ulang. Kamu kena qadha semula. Faham? Jadi tengok pula orang mana yang rasa dia akan undur ke belakang. Jangan orang yang tak reti. Faham lagi? Dia tengok ikut suka dia, tarik gotok. Faham lagi? Orang yang dia berundur sunat. Soalan seterusnya, saya jadi imam, lepas tu saya kentut. Macam mana kita nak suruh makmum belakang ganti tempat kita? Tak payah suruh lah, mau keluar. Kita semayang batal wuduk, jadi imam. Dah batal wuduk, keluar lah. Tak payah pasien belakang pengumuman, tolong gantilah, saya nak lari. Tak payah. Bila lari itu maksudnya kamu sudah batal. Dan bila tengok makmum tengok ada imam sudah batal, maka sunat salah seorangnya pergi ke depan. Gitu je. Tak payah kabur. Kalau imam mati masa sujud, bagaimana nak buat? Mati terus tu imam. Imam sujud mati. Jadi kita bangunlah Allahu Akbar dan habiskan semayang. Cuma sunat seorang berhenti semayang, kata setengah ulama, tak sunat, harus saja berhenti semayang. Ada pendapat mengatakan wajib jika ada orang jatuh, pergi tolong dia. Walaupun batas semayang tidak berdosa. Bukan satu masjid lah, seorang pergi angkat dia. Ataupun tak mati, rebah sebelah. Jangan lock ke dia, faham? Kerana menolong orang nyawa itu, kita kena tolong. Adapun semayang, boleh semayang lagi, masa masih luas. Gitu. Kenapa bila lewat bangun subuh tak perlu niat qadha? Bukan tak perlu niat qadha. Ini pandangan ulama tu berbeza. Ada mengatakan niat qadha, ada mengatakan tak payah niat qadha. Pendapat yang paling jitu ialah selagi ada masih dalam waktu, tak payah niat qadha. Orang lain semayang subuh pukul 6, dia bangun pukul 7, tapi belum masuk, belum habis waktu. Waktu habis 7.10, maka tak payah niat qadha. Itu sepakat ulama. Adapun bila dia bangun pukul 7.30, habis dah waktu, dan daripada bangun tu ambil wuduk dan semayang, ulama sebenarnya berkhilaf. Pendapat yang pertama, tidak perlu niat qadha. Niat macam biasa, Allah aku semayang waktu subuh. Pendapat yang kedua, niat qadha. Dua-dua tu boleh belaka. Soalan seterusnya, piti tangan ada 15,000, piti hak sipang 10,000, cukup setahun kena zakat ke tak? Jawabnya ya, kerana 10 campur 15, 25,000. Yang tak kena zakat, piti yang musipang setahun ada 10,000. Piti tangan tadi baru jual mata cicing, boleh 15, tak boleh capur lagi. Sebab ini baru belum setahun, baru sehari baru piti ni. Dia nak nisab itu cukup setahun. Faham? Maknanya sipang bawah katil 10,000, atas atak 10,000 setahun. Gabung dua tu kena zakat.
Masjid yang pertama dalam Islam, adakah dia Kaabah? Ya, Kaabah. Kaabah tu bukan masjid, kiblat umat Islam. Faham lagi? Betul kalau semayang dalam Kaabah. Nama masjidnya Masjidil Haram. Masjid Kaabah lah dipanggil dari zaman Nabi Adam menurut satu pendapat. Dari zaman Nabi Adam. Peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi naik ke langit. Langit dunia atau langit akhirat? Langit sekarang ni lah. Langit sekarang cuma ditunjukkan perkara yang akan berlaku. Langit yang berlaku sekarang maksudnya pada masa Nabi hidup. Masa Nabi hidup langit berapa lapis? 7 kau. Zaman kita 7 kau, tak ada jatuh 2. Faham lagi? Jadi naik sampai langit ke-7. Langit pada zaman tu hak kita ada sekarang ni lah. Cuma ditunjukkan yang akan berlaku sebiji dengan apa yang ditunjukkan Nabi dengan yang akan berlaku. Kita panggil KZ, Iklang. Iklang dengan cerita lari. Tak, cuma iklang pendek, cerita betul panjang. Isra Mi'raj pendek je tunjuk-tunjuknya. Faham? Yang berlaku di akhirat nanti panjang lebar. Tapi benda yang sama je. Nak ke iklang dengan cerita betul lain? Masa ke iklang ego mati, cerita betul hidup. Mana gitu? Faham lagi? Soalan seterusnya. Saya naik motosikal, hujan biasalah. Kalau duduk ikut kereta belakang, air ngecik. Saya suci ke tak air hujan itu? Manalah kita tahu suci tak suci? Mu sendiri yang tahu. Dia naik motor, ikut kereta depan, kena air hujan ngecik. Dia tanya kita, dah kita tak apa. Mu lah kena tengok ngecik benda dia. Kat mana ngecik? Ngecik kat baju, dah. Kita nak kata ke mana? Ngecik benda tu. Ngecik tahi lembu. Dah suci ya. Dah ngecik air hujan aja, suci. Dia asal suci dulu ke najis dulu? Suci dulu. Nak kata najis tu kena ada dalil. Ada dalil tak? Ada. Ni tai-tai tak macam tai pegang jadi hijau tu. Tai lembu. Tu dalil. Maka wajib kena basuh. Faham? Ada pun semata air hujan saja ngecik, tidak ada rupa-rupa najis pada percikan, itu bersih, masuk suci. Faham? Bukan makna najis. Hukum ibu bapa biarkan anak kecil kencing berak di tempat tanpa pemantauan. Takut-takut mereka basuh tidak cuci. Dan tanpa basuh kaki bila nak keluar dari bilik air. Jadi dalam rumah masing-masing, kita kena jaga kebersihan. Jadi kalau anak kita berak, basuhlah tempat dia kena najis dia tu. Tapi jarang orang, ada juga orang tak kisah. Anak dia kecil dengan terawa, dia pakai jiruh gitu je. Ataupun pakai pijak gitu je. Sebab tu kita belajar fiqh, dia bab taharah. Kita kalau kurang bersuci, bila belajar kita akan makin cermat dalam bab bersuci. Sebab tu pentingnya ilmu agama. Nak kata ke orang kita tak faham masalah rumah tangga orang masing-masing. Ada orang bersih, tak semayang pun bersih sangat dia. Mayang tak. Tapi dalam Islam ini kebersihan itu mesti kena jaga. Kalau kena air kecil anak, kena di pakaian kita, tak sahlah semayang. Soalan seterusnya. Kalau makan makanan mentah tak masak, adakah makruh? Ya, makruh. Kalau benda itu jenis sembelih. Jenis sembelih atau jenis binatang. Ikan kembung, ikan gigi, ikan air. Dia potong katang-katang, dia basuhlah, tak ada darah dah. Dia pun kunyah. Makruh, kata ulama lah. Dia sunat, dia masak. Tapi tidak haram. Tapi kalau ada darah, haram. Waktu kena basuh ikan. Ada pun yang makan mentah, ada juga yang tidak makruh benda macam buah. Buah tak makruh makan mentah. Pasal buah tak wajib sembelih, kena masak apa semua kan. Ke orang gula, ke orang jambu. Tapi kalau jenis binatang mentah. Sayur tak apa makan mentah. Ada pun jenis binatang macam ikan, macam ayam. Kita ambil lagi ayam sekeping, kita basuh, bersih. Tak masak kita makan. Makruh. Tak haram. Kenapa bila bulu kucing gugur jadi najis? Setiap bulu binatang yang ghairu ma'kul. Binatang ni ada dua dalam dunia. Anjing, babi, tolak tepi. Tinggal segala jenis binatang 40,000 spesies. Dua. Pertama dipanggil ma'kul, binatang yang halal makan. Jangan sembelih.
Macam ayam, macam itik, macam kambing, macam bigi, macam unta, macam rusa, macam kijang, macam napur, macam kacir. Faham? Itu semua binatang makul yang boleh dimakan jika sembelih. Yang kedua dipanggil binatang ghairul makul. Binatang yang tak boleh makan. Tok imam meleh pun tak boleh makan, ulama meleh pun tak boleh makan. Macam kucing, macam kera, macam beruk, macam apa lagi, macam rimau. Tak, tikus itu sembelih pun tak boleh makan. Jadi binatang yang boleh makan bila tercabut bulu suci. Contoh lembu. Kita tak meleh bulu lembu cabut lekat di piah tok imam. Tidak najis. Faham lagi? Bulu ayam lekat di dahi tok bila. Bayang. Faham? Ayam tu hiduplah. Ayam tu gelepar, bulu cipak lekat atas piah tok bila. Tidak najis. Kerana binatang itu makul, boleh dimakan. Okey? Binatang yang tak boleh makan. Contoh bulu kucing, bulu rimau, bulu singa. Faham lagi? Bulu benda lagi. Dinosaur. Faham? Bulu dia tu bila duduk di tubuh suci. Bila cabut najis. Kat Nabi kata ma kuti'a min hayyin fa hayya maitah. Nabi kata apa yang tercabut daripada binatang yang hidup hukumnya bangkai. Maksud binatang hidup ni yang tak boleh dimakan. Apa maksud bangkai? Najis. Faham? Soalan seterusnya. Talak untuk cerai wajib ada saksi ke? Kalau tak ada saksi macam mana? Talak tak ada saksi jatuh. Tapi sekarang kita kena ada saksi supaya tidak berlaku percanggahan. Faham tak ke? Dia talak secara diri dia jatuh. Dia pergi di planet Mareh, mau apa ni tu? Kita telah menceraikan isteri ku satu talak. Jatuh tak? Jatuh kan? Faham? Soalan seterusnya. Kalau semaya sunat tasbih, tapi tasbih setiap pergerakan hanya 5 kali saja. Adakah jadi solat itu solat tasbih? Tidak jadi solat tasbih. Kerana disebut diajar oleh Nabi dalam hadis 300 tasbih. Satu rakaat 75 tasbih. Dia 5 kali tasbih saja. Orang panggil solat sunat tasbih gitu. Faham lagi? Orang yang menazar benda tak ada faedah, wajib ke dia tunai? Tak wajib, kerana orang tak panggil nazar. Dia nazar nak jalan kaki balik ke Kuala Lumpur. Itu bukan nazar. Nazar ni nak buat benda baik. Faham? Nak sedekah, nak sembelih jamu orang. Faham? Nak bantu orang. Itu baru panggil nazar. Nak buat umrah. Faham? Ni nazar nak cukup kepala. Cukup kepala pun benda faedah. Sedap no rambut pun bulan makan kat orang. Faham lagi? Nak kena bodohnya. Tambung ngaji. Apatah lagi kalau nazar benda yang haram, lagilah tak sah. Nazar nak buat baik, itu maksud nazar. Kalau aku baik sakit ni aku nak beri ke surau ladang RM1,000. RM1,000 beri ke surau tu benda kebajikan tak? Sah nazar. Faham lagi? Ni kalau aku baik sakit aku nak cukup kepala, nak buat benda cukup kepala. Orang boleh faedah pun cukup kepala pun. Boleh jadi kenyang orang. Tu dah bagi buat kebajikan. Ikut suka dia nak nazar, tak kan? Tak mau belajar. Soalan yang kedua sebelum akhir, banyak kan ni. Tak dah lah. Tahun 2022 agaknya lubang jalan raya kerajaan akan turap tau. Jahat soalan. Tahun 2022 bila? Lambat lagi, setahun lagi. Okey? Tahun depan kan. Ni baru 2021 dah. Tahun depan. Dia kata adakah kerajaan akan turap jalan pasal banyak berlubang ni? Kalbok nutup kalbok terbuka pun banyak. Tahu siapa berlubang habis. Nampak tak? Bila tu nak tukar? InsyaAllah pasal pilihan raya sudah dekat. Gitulah nak jawabnya. Betul tak? Dekat pilihan raya semua jadi molek. Jadi kita masih mengimpikan satu pemerintah yang benar-benar nak melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar dan menyenangkan rakyat dulu daripada pemerintah. Itu kita banyak berdoa biar ada pemerintah itu wujud di muka bumi Malaysia ni.
Sebab kalau ada semua tu, dia lah yang senang, kita gini lah. 5 tahun kata umur dia kau besar, kereta dia kau besar, pitih dia kau banyak. Nak 50-60 ribu sebulan pun muka tak nampak. Kita nak macam yang kita dengar cerita-cerita dulu. Dia sanggup bersusah untuk senangkan rakyat dulu. Dia kediam sekali. Sayyidina Umar berjalan malam hitam, umur mana orang tak makan. Takut dia nak makan, makan belaka dah baru dia makan. Dia takut dia makan sebagai pemerintah, ada rakyat tak makan, dia kena jawab di akhirat. Nampak? Itu yang kita nak. Allah Rabbi. Sebab tu kita kata dulu bila kita orang lain jadi, kita duduk jadi pembangkang. Faham lagi? Jangan parok kan. Kaki kalau kita jadi dia menolak, kita parok pada dia lagi. Itu ujian. Betul tak? Ujian. Soalan yang terakhir, saya bersenam dengan kayu biskal lah. Adakah sesuai saya ni yang tak bersuami lagi tentang surah tentang aurat, insya-Allah saya tutup dengan baik. Baik. Dia orang puan dia tak kahwin lagi. Dah ubuh nombor telefon. Gurau tak mau ingat tuk mata dah. Jadi dia bersenam dengan kayu basikal. Bolehlah. Islam ini bukan agama haram. Islam bukan agama sekat. Islam bukan agama larang. Islam ni agama kawal. Faham lagi? Dia kawal kita. Mu nak main bola, dia kawal. Supaya tidak sampai tak semayang. Mu nak kaya basikal, dia kawal. Jangan sampai mendedahkan aurat. Faham lagi? Mu nak menyanyi, dia kawal. Jangan sampai orang puan jadi penghibur bagi laki-laki ajnabi. Nyanyi depan suami boleh. Ke haram kau? Nampak tak? Tok kita nyanyi, cucu dengar haram tak? Lagu Michael Jackson. Tak haram lah. Dia bukan agama, semua tak boleh Islam ni. Dia kawal. Okey? Jadi kalau orang perempuan naik basikal, kat mana yang tak kenanya? Yang pertama, bukan kata tu sebelum tu dia tutup aurat tak? Tutup, tapi bila naik basikal jadi tak tutup. Tak betul. Tu ramai agak gitu. Dia jenis berjubah. Jenis baju kurung. Jenis pakai baju longgar. Tapi bila dia sekarang menyertai sukan berbasikal, dia pakai baju ketat. Situ salah. Berapa mungkin pakai baju ketat? Pakai baju ketat untuk sukan basikal ini bukan untuk kita. Untuk pelumba-pelumba profesional. Nampak? Tim-tim yang menyertai Tour de France, Giro di Italia. Nampak? Paris-Roubaix dan seumpamanya. Yang pendapatan mereka itu 400-500 ribu dolar sebulan. Kalau yang top 10 lah. Nampak? Yang keseluruhan ada yang pendapatan tahunan 6 juta, 7 juta. Itu mana sabar pakai ketat. Kita untuk senamang je. Untuk senamang, untuk wipelo, untuk mendapatkan kesihatan. Dah apa kaitan dengan ketat pula? Kalau hak mana masuk Giro Italia, Tour di Hispana, itu mana sabar. Dia buat mana time trial. Masa dia hak lepas, 1 jam 46 minit, 14 saat. Dia nak buang 3 minit lagi. Dia pakai pakaian aerodinamik dah. Mana sabar. Kita nak kaya nak wipelo. Aerodinamik korok kering apa? Pakai baju kurung lah apa? Pakai luar besar. Bukan mesti pakai. Bukan tak boleh pakai seluar, pakai luar besar. Pakai baju besar. Faham lagi? Itu segi pakaian. Betul tak? Kan kita pelumba profesional. Nampak tak? Pelumba profesional kali pun kalau dah dedak dah haram tetap dosa juga. Jadi kita ni siapa nak pakai ketak gelemak gitu? Umur 16 hari tahan kira 46. 3-4 hari tu tengok 2 orang lelaki. Luar pendek lelaki. Kalau 18 awak ala kuliah. Kena sabar dengan lara ni budak-budak. Ni misah putih, ingat gigi misah. Kata tinggi gigi kau ni misah. Misah putih. Dah apa luar pendek dia bukan salah basikal, faham? Jadi Islam dia tidak nak sekat.
aktiviti kita, dikawal. Dah? Dia gitu. Kita nak hebat hebat sangat pasal ni, kena pakai ketak, kena apa. Dah hebat benda. Kan kita orang Islam. Nah, dulu kita lara, kita tak tahu. Nah, ni kita Islam merata, parti Islam merata. Kita pula sebagai rakyat yang diperintah oleh parti Islam, jemaah Islam. Tak bagi pakai ketak gitu pula. Nah, kita tunjukkan Islamik kita. Nah, ini bukan salah larang basikal, pakai longgar. Saya pernah kayu di Kuala Lumpur. Kayu basikal. Ada satu family dia nak ikut. Kata boleh. Rupanya bini dia ada kau. Nampak tak? Bini dia ada kau. Jadi bini dia tu kayu jugalah. Tapi dia pakai tudung besar, pakai baju labuh. Dia punya duduk atas seat, tak nampak punggung kerana baju dia berluar. Keluarnya longgar. Dan basikal dia ada 4 buah. Bini dia tu. Sebuah 20,000, 30,000 sebutir. Orang kaya rupanya. Orang kaya. Laki dia 16 buah. Sebiji 20,000. Allah tu. 16 sutun rumah gini. Tapi menutup aurat dengan sempurna. Faham lagi? Kita basikal nak atur ya. Beli kau ada. Ketak kelepak tu. Basikal nak atur ya. Laku beli Shopee 99 sen. Faham lagi? Jadi kita sudah lupa diri dah. Macam mana orang 30-40 ribu tu, pak putih basikal tu, dia boleh taat pada Allah. Itu sebenarnya basikal tu tak salah. Cuma nasihat kita kalau perempuan lah, jangan naik mountain bike, jangan naik road bike. Kerana kita akan menungging. Faham? Gunalah basikal folding. Tahu tak folding? Basikal patah riuk tu. Faham? Basikal lipat. Nampak? Kerana basikal lipat, perempuan naik lebih sopan. Kerana dia berdiri saja. Tubuhnya tegak. Faham lagi? Ya? Tubuhnya tegak. Rendahkan seat dan tinggikan handle. Faham lagi? Nampak? Rendahkan seat, tinggikan handle. Dia duduk gitu. Kalau mountain bike gini. Kalau road bike lagi tungging. Hari tu kita sapa kat traffic light sekolah grammar. Sekolah grammar seorang diri je. Basikal lipat tu je. Mari 2 orang awet. Syif duduk depan. Cepat selfie. Punggung macam beseng. Ketak lemak dengan baju. Kata sudah kalau mau bola Facebook mampu keluar aku tadi. Sama lagi. Dengar pendek dengan apa lah. Tak kata apa lah kita. Allah. Jadi patutnya kerajaan kena keluar arahan. Faham lagi? Nak hitam putih. Buat petugas. Unit amal tu latih. Boleh 200 orang. Tahu tak? Beri pakak, beri apa dan sebagainya. Beri gaji. Nah, buat untuk kawal benda lagu ni. Dan jumpa, pegang, kaunseling. Sampai masa tarikh tertentu didenda. Jangan banyak denda. RM10 denda. Pasal pakai luar ketak. Jangan main 800. Denda RM10. Buat apa? Pasal pakai ketak. RM10 tu walaupun murah, tapi orang akan rasa bersalah. Faham lagi? Dia rasa bersalah. Nampak? Itu kita nak. Ni tak ada nak ngundi pula. Tak ada apa hukum. Bukan kita marah. Jadi orang nasihatlah. Janganlah naik road bike, jangan naik mountain bike lah. Belilah folding. Folding 500-600 saja. Tak? 700. Kalau hak molek sikit 800 ke atas. 600 700 ke bawah tu dia 2-3 bulan, 2-3 kali lipat dia akan jadi tak berapa nak berlipat. Faham lagi? Dia akan bunyi kek-kek bunyi gitu. Jadi bila duduk pun tegak gitu, baju ni buat keluar daripada, jangan wi punggung nampak. Bila punggung saja di belakang dengan seluar ketaknya, ramai dah akan follow daripada belakang. Faham tak? Untuk dapatkan aerodinamik dia. Faham lagi? Akhirnya dengan puan, dengan lelaki habis masuk neraka belaka. Kerana mata itu sudah derhaka kepada Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na wa 'allamtana, alimna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.